Mungkin anda juga pernah mengalami gangguan seperti di dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk berkongsi apa juga ilmu yang baik untuk kita sampaikan kepada anda semua supaya mendapat manfaat di dalamnya. Baik, saya akan berkongsi kepada anda bagaimana cara untuk kita melindungi diri dan juga melindungi rumah kita daripada gangguan-gangguan jin atau sebaliknya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hal melindungi diri dan rumah daripada gangguan makhluk-makhluk halus, Nabi SAW telah mengajarkan kita beberapa panduan yang boleh diamalkan. Antaranya adalah dengan membacakan surah Al-Baqarah dan ayatul kursi. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula, beliau berkata, sesungguhnya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah, maka dia akan keluar daripada rumah tersebut. Riwayat Al-Tabarani. Saya ingin berkongsi kepada anda sebuah kisah yang di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, bahawasanya Ubay bin Ka'ab ini mempunyai tempat pengeringan kurma yang di dalamnya berisi kurma yang sedang dijaganya. Beliau kemudian mendapati kurma tersebut berkurangan. Tiba-tiba terdapat seekor binatang sebesar anak yang baru balik. Ubay bin Ka'ab pun bertanya kepada binatang tersebut, apakah engkau jin atau manusia? Binatang tersebut menjawab, aku adalah jin. Dalam riwayat ini, jin tersebut mengatakan padanya, telah sampai berita kepada kami bahawa engkau suka bersedekah, wahai Ubay bin Ka'ab. Maka aku ingin mendapatkan sebahagian daripada makanan yang engkau hendak sedekahkan itu. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah yang dapat melindungi kami daripada gangguanmu? Jin tersebut berkata, ayat ini, iaitu ayat kursi. Keesokan harinya, Ubay bin Ka'ab menceritakan apa yang dikatakan oleh jin tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, jin itu benar. Diriwayatkan oleh Al-Nasa'i halaman 1079. Nabi SAW mengajar kita untuk membaca doa ketika ingin masuk ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, maksudnya, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengingati Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tetapi apabila dia tidak mengingati Allah dengan membaca bismillah dan lupa mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka syaitan berkata, kamu memperolehi tempat menginap. Riwayat Muslim halaman 2018 dan Abu Daud 3765. Selain itu, ibadah-ibadah seperti solat sunat juga perlu dilakukan di rumah.
selain daripada di masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, jadikanlah sebahagian daripada solat kamu di rumah kamu. Jangan jadikan rumah kamu semua seperti kubur. Riwayat Al-Bukhari halaman 432 dan Muslim 777. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sewajarnya kita mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan di dalam usaha melindungi diri dan tempat tinggal dari sebarang bentuk gangguan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung dan tempat pergantungan. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 51, maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sesekali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ialah pelindung yang menyelamatkan kami. Dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman dan bertawakal. Dalam kesimpulan ini, Islam membenarkan membakar rumah selagi mana dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diajarkan kepada kita semua daripada junjungan mulia Nabi SAW. Berdasarkan nas-nas di atas, jelas bahawa pelindungan diri dan tempat tinggal boleh dilakukan dengan mengamalkan ayat-ayat surah Al-Baqarah dan ayatul kursi seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Oleh itu, mari kita beramal untuk melindungi diri dan juga tempat tinggal kita. Sampaikan, sebarkan ilmu ini kepada semua supaya kita mendapat manfaat bersama dan ada amal jariah untuk kita di sana, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.